Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk sambung belajar tajuk sains ni iaitu 1.4 penggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey, tapi hari ni cikgu akan ajar sebahagianlah, separuh. Cikgu akan ajar bagaimana nak menggunakan alat pengukur. Cikgu akan terangkan tentang kejituan, kepersisan dan kepekaan. Untuk ralat dan juga menganggar. Nanti ada menganggar dalam tajuk ni. Cikgu akan ajar pada kelas yang seterusnya. Harap-harap anak-anak bersedia dengan alat catatan, iaitu alat tulis dan buku nota untuk mencatat isi-isi penting. Untuk subtopik 1.4 ini, kita akan belajar tentang bagaimana untuk menggunakan alat pengukur yang betul dengan cara yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik serta menggunakan alat pengukur yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. Dua ni kita akan belajar hari ni. Manakala yang ketiga, yang keempat dan yang kelima kita akan belajar pada kelas yang seterusnya. Jom kita mula. Okey. Pertama sekali apabila kita cerita tentang pengukuran, ada 3 perkara penting yang cikgu nak anak-anak ingat. Okey, yang pertama tentang kejituan. Apa maksud kejituan? Okey, maksudnya adalah kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenarnya. So, makin dekat atau makin hampir nilai yang kita dapat daripada pengukuran tu dengan nilai sebenar, maka bermaksud alat pengukur itu lebih jitu. Okey, yang kedua, kepersisan iaitu kebolehan alat pengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Bermaksud bila anak mengambil 3 set bacaan, contoh 3 set bacaan, jadi dekat situ ketiga-tiga bacaan tu hampir sama nilainya. So ini kita panggil kepersisan. Manakala kepekaan adalah kebolehan alat pengukur untuk mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Sebelum membuat pengukuran, cikgu nak pesan okey, pastikan anak-anak memilih alat pengukur yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu. So, dekat dalam slide ini anak-anak lihat ada beberapa gambar alat pengukur. Kalau kita pergi secara ringkas kita pergi secara ringkasnya. Di sini kita ada pembaris kan? Okey, dan juga kita ada pita pengukur. Kedua-dua ni digunakan untuk mengukur panjang. Kemudian kita ada yang bergerak ni. Ada macam jam ni. Ini dipanggil sebagai jam randi. Ini untuk mengukur masa. Kemudian kita ada di bawahnya termometer untuk mengukur suhu. Dan kita ada ni A ni merujuk kepada ammeter untuk mengukur arus elektrik. Dan kita ada kita ada neraca tuas dan neraca 3 alur untuk mengukur jisim. Dan kita ada apa ni? Ni apa? Ini adalah silinder penyukat untuk mengukur isi padu. Lihat bagaimana nak mengukur panjang. Apa dia panjang? Panjang adalah jarak di antara dua titik. Unit SI-nya adalah meter, ataupun boleh gunakan unit yang lain seperti milimeter, sentimeter, cm, kilometer, km dan boleh anak-anak gunakan apa-apa imbuhan yang telah dipelajari di depan meter.
Alat pengukurnya adalah pembaris atau pita pengukur di mana satu senggatan bersamaan 1 mm atau 0,1 sentimeter. Perkara penting semasa mengukur menggunakan pembaris. Okey, anak-anak kena memastikan mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan lalat paralex. Lalat paralex wujud disebabkan kedudukan mata yang tidak betul semasa mengambil ukuran. So ada 3 di sini kan? Okey, yang daripada tepi kiri dan kanan ni kita tak boleh lihat daripada sini. Yang kita perlu lihat adalah berserenjang dengan skala bacaan okey, berserenjang dengan skala bacaan. Skala bacaannya kan mengufuk. Jadi kita kena duduk letakkan mata pada kedudukan menegak dia berserenjang dengan skala bacaan bersudut 90 darjah lah dengan skala bacaan. Kita pergi pula kepada menyukat GSIM. Okey, GSIM ini adalah kuantiti GRAM. Ingat kuantiti GRAM yang terkandung di dalamnya. Okey, itu yang dimasukkan GSIM suatu objek. Unit SI-nya adalah kilogram. Tetapi anak-anak boleh ukur juga dalam unit yang lain seperti gram, miligram, sentigram, apa-apa menggunakan imbuhan dan alat pengukurannya adalah neraca tuas dan neraca 3 alo. Okey, nanti bila anak-anak naik sekolah, kita akan belajar bagaimana menggunakan neraca tuas dan neraca 3 alur. Okey, kalau dulu-dulu, macam mana nak tentukan GSIM? Menggunakan dacing. Sekarang dah tak guna dah. Okey, seterusnya kita hendak mengukur masa menggunakan alat apa? Anak-anak tahu tak tadi cikgu dah sebutkan? Okey, sebelum tu, unit SI bagi masa ialah saat. Tetapi ada unit lain seperti minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya lah. Itu semua unit bagi masa. Cuma unit SI-nya adalah saat. Okey, jadi dekat sini anak-anak lihat ini dipanggil sebagai jam randik. Jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan 0.1 saat atau 0.2 saat. Okey, nampak tak? 2, 4. Ini refer kepada 2 saat. 4 saat. So, di tengah-tengahnya ada 3 saat. Dan juga yang senggat kecil tu mewakili 0.1 saat atau 0.2 saat lah ikut jam randik yang anak-anak gunakan. Okey, seterusnya. Bagaimana hendak menyukat suhu? Ni pasti ramai dah tahu kan? Okey, menggunakan termometer. Di mana suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okey, unit SI-nya adalah Kelvin atau K besar. Yang ini cikgu dah terangkan sebelum ni. Kenapa gunakan Kelvin ya? Okey, seterusnya yang ketiga, walau bagaimanapun, darjah Celsius biasanya digunakan sebagai unit ukuran suhu dalam kehidupan. Kelvin anak-anak mungkin baru dengar ataupun jarang dengar. Tetapi anak-anak selalu gunakan darjah Celsius. Okey, macam mana nak tukarkan darjah Celsius kepada Kelvin? Okey, bermaksud kena tambahkan 273 kalau suhunya 5 darjah Celsius bermaksud 5 tambah 273. Bermaksud 278 Kelvin. Okey, ini ada 2 jenis termometer. Yang panjang ni termometer makmal. Okey, di mana dia boleh menyukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius yang berwarna kuning ni. Dan juga kita ada termometer klinik yang boleh menyukat sehingga 0.1 darjah Celsius pendek je sebab dia ukur suhu badan manusia. Tak perlu skala yang sehingga 100 darjah
Celsius. Okey, ini adalah apa anak-anak tengok? Ini adalah ammeter. Jadi kita dah tahu dah kita nak sukat apa? Kita nak sukat arus elektrik. Ammeter digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam sesuatu liter. Okey, sebelum menggunakan ammeter pastikan jarum ni belum pasanglah, sebelum pasang onkan switch semua, pastikan jarum tadi ni betul dekat kosong kalau anda lihat dekat sini dia tidak kosong dia ke kanan sedikit. Jadi ini ada ralat kita panggil kesilapan lah, nama dia ralat sifar positif dia dah tunjukkan bacaan positif sebelum kita sambungkan litar, kita hidupkan switch sebelum ada arus elektrik dia dah tunjukkan bacaan positif. Dan ini adalah ralat sifar negatif. Dia ke sini sikit kan. Ke kiri kan. Jadi yang ini adalah ralat sifar negatif. Manakala kita ada lagi satu ralat iaitu ralat paralaks. Anda dah dengar tadi kan. Okey, dia ada tombol pelarasan sifar di situ dan juga untuk dibetulkanlah tadi untuk dibetulkan ralat sifar. Dan kita ada cermin anti paralaks untuk mengelakkan ralat paralaks Okey, seterusnya ni apa? Ini adalah silinder penyukat Harap-harap anak dah kenal lah. Jangan tertukar silinder penyukat dengan balang gas Okey. Bagaimana nak menyukat isi padu? Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu air. Okey. Bila mata kita pada kedudukan yang salah, maka akan berlaku ralat paralaks kan. Jadi macam mana kena berserenjang matanya dengan skala bacaan nampak tak? Yang ini salah. Atas salah, bawah salah, yang betul yang tengah-tengah iaitu 90 darjah dengan skala bacaan ni cikgu dah tunjukkan guna pemerah 90 darjah kan. Sini 90 darjah. Ni 90 darjah Okey. Bagaimanapun kita ada alat pengukur yang lebih jitu daripada yang sebelum yang kita nyatakan sebelum ni Kita lihat alat tersebut boleh mengukur panjang, ada alat lain mengukur jisim yang lebih jitu, ada alat lain untuk mengukur masa, mengukur suhu dan mengukur arus elektrik dengan lebih jitu berbanding yang kita bincangkan sebelum ini. Okay, kita lihat Yang pertama, kita ada angkut vernier. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 22. Okey, yang ini agak sukar sedikit. Jadi tolong bagi perhatian sebab alat ini anak-anak mungkin tak pernah jumpa. Okey, ini adalah struktur bagi angkut vernier, bahagian dia So, di sini kita ada rahang untuk mengukur diameter dan dalam. Di bawahnya kita ada rahang untuk mengukur diameter luar bagi suatu objek. Kita ada dua skala. Kalau anak-anak lihat kat sini kita ada dua garis-garis macam pembaris ni kan. Okey, yang atas ni dipanggil skala utama dan di bawah ni skala vernier. Jom kita tengok bagaimana membaca angkut vernier. Bacaan dia macam mana nak dapat? Okey, kita lihat bagaimana nak mendapatkan bacaan menggunakan angkut vernier. Kalau anak-anak masih ingat, jika kita menggunakan pembaris, kita boleh dapat sehingga 1 tempat perpuluhan kan bacaannya. Contoh 1.5 cm, 1.6 cm, 2.1 cm dan sebagainya. Tapi jika kita menggunakan angkut vernier, bacaan kita tu akan dapat lebih jitu lah di mana dia boleh baca sehingga 2 tempat perpuluhan. Kalau nak perhatikan kat sini, cikgu dah tunjukkan skala utama dengan skala vernier. Angkut vernier ni kita dah fokus pada
bahagian yang kita nak bincang lah, kita dah potong Sebenarnya sebelum 3 tu adalah 2, 1, 0, selepas 4 adalah 5 dan seterusnya. Tapi kita tak abaikan yang lain, kita cuma ambil bahagian yang kita perlu sajalah. Okey, di sini sebenarnya cara nak baca 3 ni adalah 3.00 Sebelah dia 3.10, sebelah dia 3.20, sebelah dia 3.30 dan seterusnya. Sehinggalah 4 ni adalah 4.00, sebelah dia 4.10, 4.20 dan seterusnya. Jelas tak? Itu cara nak baca skala utama. Manakala skala vernier, okey dia ada 10 garisan ni. Jadi dekat sini sebenarnya kosong ni adalah 0.00. Sebelah dia adalah 0.01. Sebelah dia 0.02, 0.03 dan seterusnya. So 10 ni adalah sebenarnya 0.10. Okey, jadi anak-anak lihat dekat sini bagaimana nak mencari nilai yang dinyatakan oleh angkuk vernier. So kita lihat sini 3.00 kan. Sini 3.10, 3.20, 3.30, stop. Kenapa stop? Sebab kita dah jumpa kosong pada skala vernier. So, bacaan utama pada skala utama adalah di sini. 3.30. Okey, bagaimana pula skala vernier? Kita kena cari garisan pada skala vernier ni yang betul-betul segaris dengan garisan pada skala utama. Kita tengok yang ni tidak. Mana yang segaris? Okey, di sini anak-anak lihat garis kan. Jadi nilai di sini adalah 0.01 cm. Apa nak buat dengan 3.30 dan 0.01? Tambahkan. Okey, dapatlah nilai 3.31 cm. So, 2 tempat perpuluhan kan dibaca. Okey, jelas tak anak-anak? Okey, kadang-kadang kan bila kita membuat pengukuran menggunakan angkuk vernier ni, okey kita lihat rahang dia tak mengukur apa-apa objek. Maksudnya dekat rahang tu tertutup rapat rahang angkuk vernier tertutup sepenuhnya tapi bila kita lihat bacaan pada skala ni bukan 0.00. Contohnya dekat sini okey. Dekat sini tiada ralat sifar sebab apa? 0.00 bacaan dia. Contoh yang kedua yang ini yang cikgu nak nyatakan Dekat sini anak-anak tengok dia ada ralat sifar positif sebab 0 dengan 0 ni tak betul-betul segaris. Kalau dia segaris macam ni tadi sebelah ni 0.00 lah. Yang ini dia dah ada bacaan. Okey, kalau anak-anak boleh baca, cuba tengok berapa bacaan yang ada kat situ. Okey. Yang segaris atas 0.00, bawah yang segaris dia cikgu nampak macam 0.06 kan. Okey, seterusnya kita ada ralat sifar lagi satu lah iaitu ralat sifar negatif. Tadi positif, yang ni negatif. Di mana kalau lihat kosong skala utama dengan kosong skala vernier tidak berada dalam satu garisan. Jadi bagaimana nak dapatkan bacaan sebenar jika alat tersebut ada ralat? Ini formulanya. Bacaan sebenar adalah sama dengan bacaan angkuk vernier yang kita dapat tolakkan dengan nilai ralat sifar. Kita tengok contoh supaya lebih mudah faham. Kita lihat ralat sifar positif Okey, kalau anak-anak perhatikan dekat situ, ini skala verniernya ke kanan kan. Okey. So di sini 0.00. Okey, stop di sini sebab dah jumpa kosong pada skala vernier kan. Okey, cara bacanya di sini anak-anak tengok mana yang senang. Kalau cikgu tengok yang inilah. Betul tak? Okey, betul. Jadi bacaannya adalah 0.02 cm. Jadi ralat sifarnya adalah 0.02 cm. Positif 0.02 cm. Ini 0.00 tambah 0.02
2. Jadi 0,02 lah kan. Okey. Bacaan sebenar adalah bacaan angka beni yang kita dapat tadi. Berapa? 3.31 kan? Tolak positif 0.02. Jadi tolaklah kan di sini. Okey, jadi nilai dia 3.29 sentimeter. Mudah kan? Ini anak-anak ingat macam mana kira dia punya bacaan sebenar. Kena tolak ralat sifar. Dan bagaimana anak-anak membezakan yang mana ralat sifar positif, yang mana ralat sifar negatif. Tengok ralat sifar negatif. Okey, kita lihat ralat sifar negatif bagi angkut vernier seterusnya. Okey, di sini anak-anak lihat. Anak-anak akan dapat lihat skala verniernya tertolak ke kiri kan. Okey, jadi di sini ada sedikit gap lah antara skala utama dengan skala vernier. Okey. So, di situlah nilai yang kita nak. Ni kat sini kan ada sikit kan jarak dia. Di situlah sebenarnya ralat sifar berlaku Okey. Kita lihat yang segaris. Kalau vernier dengan skala utama di situ iaitu garis keempat. Tapi hati-hati ya. Kalau ralat sifar positif, kita ambil daripada kosong. Yang ini sebab dia dah tertolak ke kiri. So, kita kena baca daripada belakang. Daripada 10. So, kita akan dapat nilai 0.06. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ralat sifar negatifnya, ralat sifarnya adalah negatif 0.06. Kaedah yang sama, bacaan yang kita dapat tolak dengan ralat sifar. Tadi kita dapat 3.31 cm. Tolak negatif. Jadi ni jadi tambah Okey, jawapannya adalah 3.37 cm. Jelas anak-anak? Kalau jelas kita pergi kepada alat pengukuran yang seterusnya. Okey, kita lihat tolak skru micrometer Okey, di sini kita tengok dulu dia punya apa ni? Struktur dia lah. Kita ada rahang, ada skala vernier. Okey, sebelum tu kita ada skala utama lah. Yang mengufuk ni, melintang kita panggil kan. Yang menegak ni kita ada skala vernier. Sekarang kita ada bidal dan kita ada rasio lah. Okey, di sini skala vernier mengandungi 50 bahagian. Okey, skala vernier ni ada 50 bahagian dan satu senggatan skala vernier bersamaan 0.01 mm. Perhatikan ayat ini 2 tempat perpuluhan tetapi milimeter. Bermaksud nilai di sini adalah 0.001 cm. Kalau kita compare dengan angkut vernier, dia sehingga 2.40 cm. Yang tolak skru micrometer ni sehingga 3.40 cm. Tetapi kita guna pakai yang senangnya 2.40 milimeter. Okey, setara dengannya lah yang kita guna pakai 0.01 milimeter bagi satu senggatan skala. Yang mana nak menentukan bacaan tolak skru micrometer? Anak-anak kena ingat unit dia adalah dalam milimeter dan 2 tempat perpuluhan. Bermaksud kosong di sini adalah 0.001, 1.00. Di antaranya adalah 0.5, kosong di antara di tengah-tengah ni lah. Okey, di tengah-tengah 1.00 dengan 2.00 adalah 1.50, kemudian 3.00 di tengahnya 2.50 dan sebelum bertemu dengan skala vernier ini nilainya 3.50 milimeter dan yang segaris di skala vernier dengan skala utama adalah garisan yang segaris adalah 0.38 milimeter. Nak buat apa dengan nilai tersebut? Macam angkut vernier tadi. Tambahkan saja Okey, jadi bacaan tolak skru micrometer yang kita dapat adalah 3.50 tambah 0.38 dapat 3.88 milimeter. Seterusnya, kita lihat pula bahagian ralat sifar Okey, apabila rahang di tolak skru micrometer ni tertutup sepenuhnya, tapi ada bacaan yang kita boleh ambil. Itu berlakunya
keadaan di situ kita panggil bacaan tersebut adalah ralat sifar. Okey, untuk gambaran yang pertama, dekat sini anak-anak lihat bacaan dekat skala utama 0.00, skala vernier pun 0.00. Jadi tiada ralat sifar. Untuk ralat sifar positif, anak-anak lihat kosong pada skala vernier tu duduk di bawah garisan yang segaris dekat skala utama Okey, jadi dekat sini anak-anak lihat akan dapat satu bacaan kan. Ini kalau dibaca boleh dapat 0.02 milimeter. Okey, so sini ralat sifar positif. Manakala kalau sebaliknya kosong pada skala vernier ni di atas garisan segaris tu. Okey, yang ini dipanggil ralat sifar negatif. So ini negatif apa? Negatif 0.02 kira daripada kosong. Mudah saja dua-dua pun kira daripada kosong. Okey, sama bacaan sebenar adalah bacaan tolak skru mikrometer tolak ralat sifar. Kita lihat contohnya untuk ralat sifar positif. Bacaan pada skala utama adalah 0.00 kan. Bacaan skala vernier adalah garis ketiga. Jadi bacaannya adalah 0.03 milimeter. Maka ralat sifar positif 0.03 milimeter. Dan kita kena tolakkan daripada ralat ini daripada bacaan yang kita dapat tadi. Di mana bacaan sebenar akan dapat 3.88 tadi milimeter tolak ataupun tolak positif 0.03 milimeter akan dapat 3.85 milimeter. Manakala untuk ralat sifar negatif, anak-anak lihat ini keadaannya garisan yang segaris adalah garisan ketujuh daripada bacaan kosong. Maka nilai dia adalah negatif 0.07 milimeter. Okey, seterusnya bacaan sebenar objek kita akan dapat 3.88 milimeter tolak dengan ralat di sini ralatnya negatif kan. Jadi tolak dengan tolak akan jadi tambah Okey. Nilai yang sebenar kita dapat 3.95 milimeter. Mudah sangat untuk tolak skru mikrometer ni bagi ralat sifarnya. Anak-anak tahu tak sekarang kan dah mudah tahu sebab apa? Kita ada angkut vernier digital dan tolak skru mikrometer digital yang boleh mengukur bacaan dengan lebih tepat dan jitu Cikgu rasa kalau anak-anak pergi DIY ke atau kedai-kedai hardware memang jumpalah benda ni Okey, di mana? Kita ada apa ni? Macam ni Dia siap tulis nombor, tak perlu baca garis yang segaris ke apa. Just baca nombor je dah tahu dah dia punya bacaan Okey, angkut vernier digital yang dekat atas tu, tolak skru mikrometer digital yang di bawah. Okey, seterusnya untuk menyukat jisim pula, kita ada penimbang digital yang boleh mengukur bacaan jisim dengan lebih tepat dan jitu. Dan untuk menyukat masa, kita ada jam randik digital. Anak-anak lihat nombor sahaja. Okey, di mana jam randik digital lebih tepat daripada jam randik biasa kerana dapat mengukur masa sehingga 0.01 saat. Manakala jam randik biasa hanya boleh mengukur sehingga 0.1 saat sahaja. Okey, seterusnya menyukat suhu. Kita ada termometer digital. Di mana dia dapat memberikan bacaan suhu yang lebih tepat iaitu sehingga 0.1 darjah Celsius. Sebab itulah klinik-klinik gunakan termometer digital ini sekarang. Dan kita ada juga ammeter digital untuk menyukat arus elektrik dengan lebih tepat dan jitu kerana ia dapat menyukat arus elektrik sehingga 0.01 ampere.
Sampai di sini saja ya anak-anak. Cikgu harap anak-anak dapat apa yang cikgu sampaikan. Jumpa lagi. Bersambung tajuk 1/4 untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.